Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Latadkhulunal masjidal harama insyaallahu amin. Wa fahamna Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita daripada alam roh hingga kita sekarang ini. Nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah tidak pernah berhenti. Terutama nikmat dan rahmat Allah yang paling besar, yaitu diberikan kepada kita kurniaan kehidupan yang sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Maka apabila kita diadakan oleh Allah, bukanlah kita merasa kita ni ada, tetapi menunjukkan cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak mengisahkan Dia yang maha hidup, Dia mendengar, Dia maha melihat, Dia maha berkehendak, Dia maha berkuasa, Dia yang ada, Dia yang esakan dirinya sendiri. Tidak ada dua dan tidak ada banyak. Maka itu yang harus kita fahami dan kita imani dalam kehidupan kita. Sekiranya kita telah betul-betul yakin bahawasanya yang ada semata-mata di sekalian alam ini, berapa banyak pun sekalian alam yang Allah jadikan, menunjukkan adalah dirinya, menyatakan dirinya yang sebenar-benar, maka kita dipanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memanggil kita dengan panggilan-panggilan yang orang-orang yang benar-benar meyakini, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah menyuruh untuk kita melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan, dan di mana apabila kita dah mengimani bahawa segala amal-amal perbuatan yang kita lakukan semata-mata mengisahkan, menceritakan ataupun menunjukkan bahawa dialah yang membentukkan, dialah yang menyembah dirinya sendiri, dia yang mengagung-agungkan dirinya sendiri. Seperti mana firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka ini dah yakin kepada Allah bahawa sekalian alam ini adalah hak milik Allah dan dirinya sendiri tidak ada. Yang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah nyata dan jelas bahawa sekalian yang ada pada diri kita adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki kita, dan zahir dan batin, zahir dan batin keseluruhannya adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun hak-hak kita. Maka itu yang harus kita imani, dan akan barulah kita ni dipanggil wa amilus solihah. Maka melakukanlah amal-amal amal soleh. Dan kita meyakini pula bila amal-amal soleh yang kita lakukan setelah kita beriman dahulu, maka amal-amal soleh itu adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita berdiri solat, kita berdiri dengan kudrat Allah, dengan kehendak-kehendak Allah, dengan kita menyebut kalam-kalam Allah itu sebenarnya adalah hak kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, sebenarnya kalam itu yang memuji akan dirinya sendiri menerusi pendengaran. Jadi apa pun akan kita yakini bahawa seluruh apa yang kita kerjakan adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena telahum jannah, barulah kita akan mendapat rasakan nikmatnya jannah. Jannah tu, nikmat tu bukan di akhirat.
Jannah tu sebenarnya kita merasakan dia orang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jannah. Mana Allah menjanjikan jannah setelah kita mengikuti step-step. Innal ladzina amanu. Itu bukan sekadar kita mengatakan kita orang beriman tanpa diuji, tapi kita dah mempelajarinya, mengimani, dan kita tahu kita akan diuji. Beriman tu tadi goyang ke tak goyang. Kita tetap teguh mengatakan iman ni bahawa dialah dalam kehidupan kita ni adalah dialah. Bukan kita. Dialah yang menyusunkan kita datang ke sini. Dia yang menyusunkan kita berapa ramai di sini. Dia yang menyusunkan pukul berapa nak mula. Dia yang menyusunkan segala-galanya hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya iman. Langsung kita lakukan amal soleh, maka amal soleh yang kita lakukan, solat, puasa, zakat, sedekah, apa saja pun amal-amal soleh itu menunjukkan bahawa dialah yang mengatur kita untuk melakukan amal-amal soleh. Barulah kita merasakan jannatul firdaus ini. Kanat lahum jannah. Kita rasakan kenikmatan dengan Allah sebab dah tak ada keakuan diri, tak ada merasa ada. Maka kita benar-benar merasakan dialah. Bukan kita lagi, dialah. Tanpa kita merasakan ada dua. Kita ada, Allah ada pun tak boleh lagi. Tak boleh ada satu ataupun ada sekuman pun tak boleh. Dialah semata-mata. Baru kita dapat kemanisan yang dikatakan jannah tu tadi adalah dia yang kita rasakan, bukan yang lain-lain. Itu yang dinamakan tadi orang-orang yang mengetahui Allah. Man arafa nafsahu. Man. Perkataan daripada man. Man tu kalau bahasa tafsiran man tu siapa? Siapa? Siapa tu bukan menunjukkan kepada kita. Bukan kita saja. Man tu termasuk para jin. Man, siapa tu? Man. Siapa yang arif? Man, siapa? Manusia ataupun jin, panggilan tu tadi. Man, siapa? Siapa kita? Siapa yang kita nak mengaku siapa dalam diri kita? Termasuk juga malaikat, termasuk para jin, termasuk para iblis, setan, Ya'juj Ma'juj. Semua bila dipanggilkan man, maka semua akan terpanggil siapa? Man. Maka tafsiran mengatakan bila kita meyakini man siapa, maka kita juga terpanggil. Engkau darjat, engkau wali Allah, orang kaya, raja, ataupun bangsawan, ataupun sebawah-bawah pangkat, semuanya apabila dipanggil oleh Allah Ta'ala man, itu maka kita semua akan terpanggil dengan panggilan itu, iaitu siapa. Siapa itu menunjukkan bahawasanya kita ni termasuk daripada golongan-golongan yang Allah jadikan. Itu man. Kita juga termasuk bahagian dalam makam diri kita, ada makam jin. Kita dah memang tu, kita ni manusia, ada di dalam diri kita perangai jin, perangai iblis, perangai Ya'juj Ma'juj, perangai Dajjal. Jadi man tu terhimpun siapa yang manusia atau jin atau seangkatan benda yang Allah Ta'ala hidupkan. Jadi kita ni dipanggil man arafa. Siapa-siapa kalau kita arif, kita faham diri kita, dalam diri kita berbagai-bagai sifat ada. Yang baik, yang tak baik, semua ada dalam diri kita. Jadi man arafa, maknanya faham, kenal. Diri kita di macam-macam perangai ada. Kena kenal dulu. Bila kenal, semua tu ada dalam diri kita. Yang baik ke, yang buruk ke, kaya ke, miskin ke, semua ada dalam kita. Semua ada. Man tu. Kita faham dah bahawa dalam diri kita ada jin, dalam diri kita ada iblis. Semua maknanya kita dah kenal di man arafa nafsahu, dah kenal diri dia, man, maka dia akan kenal bahawa itu semua adalah anugerah-anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, untuk supaya kita tahu itu semua tak ada. Jadi yang ada apa? Yang ada hanya man arafa nafsahu faqad araf. Bila kita dah betul-betul kenal diri kita, bermacam-macam sifat yang baik, yang tak baik ada dalam diri kita, baru kita tahu rupanya kita tu semua tidak ada. Semua hak Allah SWT. Baru Allah SWT memperkenalkan diri Allah SWT. Maka
Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Allah. Itu semua hak Allah. Kita tak ada daya upaya. Kadang-kadang kita nak bawa sifat Nabi, bertukar jadi sifat iblis. Kadang-kadang kita nak bawa sifat apa, semua tu tadi akan berubah ikut hak-hak Allah Ta'ala nak menentukan. Tapi Allah bagi tahu, bila kita kenal Allah, kita tak mahu semua tu tak ada. Bila kita dah kenal diri, kita tahu tu semua ada sifat baik ke buruk ke, ada. Kemudian kita kenal Allah lah tu, baru tu semua hak Allah. Bila dah hak Allah, maka binasalah semuanya. Faham tak? Itu kaedah dia macam mana kita nak memahami, nak mengenali diri kita. Kerana dalam diri kita ni berbagai-bagai watak ada. Watak perangai baik Nabi, watak iblis pun ada, watak dajjalkan orang pun ada. Jadi segala macam ada. Jadi kita disuruh kita kenal, man arafa, disuruh kenal diri kita yang macam-macam dulu. Bila kenal diri macam-macam, kita tahu kita tak ada daya upaya, maka kita kenallah Allah, bahawa itu semua adalah hak-hak Allah nak menentukan. Barulah lebur diri kita, kita tak ada miliki apa-apa pun. Itu semua hak-hak Allah. Jadi perkataan man itu adalah siapa-siapa. Bila disebutkan man, siapa-siapa, tak kira manusia ke atau jin atau makhluk yang dibagi hidup, terpanggil dengan panggilan man. Kalau perkataan ma, itu bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk yang tidak zahir, yang tidak bernyawa, itu ma. Tapi kalau man, dia berunsur ada kehidupan yang Allah Ta'ala letakkan, maka terpanggil lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa kita harus mengetahui terutama nafsu diri kita dulu. Perangai-perangai yang hidup dalam diri kita. Bermacam-macam perangai dalam diri kita hidup. Kita lihat. Ya, itu semua bila kita mengetahui, maka baru kita kenal Allah. Kita Allah itu semua kuasa dan kudrat Allah SWT. Barulah kita tak mahu ada keakuan diri, baru binasa semua. Baru kita tahu yang adanya Allah SWT. Maka berhidupan kita dalam keadaan mengesakan Allah, bahawa tak ada kehidupan kita, melainkan kehidupan cerita-cerita Allah, baru boleh. Tapi kalau orang tak belajar kenal diri, kenal Allah, tak belajar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dia tak mau kenal diri, dia nak terus kenal Allah, tak boleh. Harus melalui ini. Baru dia tidak akan merasa ada keakuan diri. Dan dia pun akan membenci rasa keakuan diri. Sebab keakuan diri ni lebih bahaya daripada disebutkan tadi. Iblis ke, Ya'juj Ma'juj ke, Dajjal. Itu lebih bahaya lagi bila ada keakuan diri. Sebab keakuan diri membuka pintu-pintu maksiat kepada Allah. Dan kita akan terhijab. Kita akan terhijab bila kita ada keakuan diri, kita akan terhijab dengan Allah SWT. Bukan Allah tu hijabkan, kita yang hijabkan sendiri. Maka tak adalah rasa kemanisan jannat, rasa kenikmatan dengan Allah. Maka memang benar Rasulullah SAW bagi tahu, pada akhir zaman umatku yang dicabut nanti adalah kekusyukan. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa kekusyukan dicabut? Sebab orang dah tak mahu dah nak kenal diri, kenal Allah. Kita tengok rata-rata semua nak mempelajari ilmu. Hantar anak, minta maaf lah, hantar anak ke sekolah, nak dapatkan sijil, dapat master, dapat PhD, senang cari kerja. Dapat duit, boleh sara hidup. Na'udzubillah min zalik. Itu dah menjelas tidak ada kekusyukan dalam belajar pun dah tak kusyuk dengan Allah. Apatah lagi bila dapat sesuatu ilmu tu bukan disandarkan kepada mengesakan Allah. Itu pahit. Itu bukan manis. Jadi perbetulkan. Kita alhamdulillah datang ke sini, niat kita tak ada lain, untuk nak mengesakan Allah. Kerana kita tahu tujuan hidup kita adalah mengesakan Allah, menomorsatukan Allah, tak ada keakuan lain pun. Apa lagi keakuan kita? Tak ada kehendakku muridun, tak ada kehendakku ya Allah lah muridun, melainkan kehendakmu ya Allah. Dan jangan jadikan kehendakku ini adalah kehendakku, melainkan kehendakku adalah kehendak engkau ya Allah. Tukarkan supaya hidup kita selalu bersandar betul-betul 24 jam. Nafas kita naik dan turun sentiasa rasakan dialah
Yang menaikkan, dia menurunkan, dia memberhentikan nafas. Segala jarah yang jalan, segala apa pun dalam kehidupan kita nampak tak lain, semuanya dia. Barulah berbahagia, barulah aman, barulah tenang hidup kita. Kalau ini kita tak nampak, kita nampak yang lain lebih tenang, lebih bahagia, harta, kedudukan, pangkat, ataupun pujian-pujian orang membuatkan kita bahagia. Kita dapat sesuatu yang kita hajat, kita rasa itu bahagia, kita telah tertipu. Kita tertidur lah. Jadi tak lain, hidup kita ni sentiasa bahagia sebenarnya. Sebab adakah pernah Allah meninggalkan kita? Adakah pernah Allah berpaling pada kita? Ma wada'aka rabbuka wa ma. Tak pernah Allah paling, tak pernah tinggal kita. Bahagia tak kita? Bahagia. Jadi jangan tukar tajuk. Tajuk kita tetap pun tak dapat sekalian alam dia pun apa. Tak kisah, yang penting jangan kau tak ada ya Allah. Mana kita dah faham. Faqad arafa rabbahu. Maka kenallah Tuhan. Bila kenal Tuhan, kita tak mau yang lain dah. Diri kita pun kita tak mau. Kita nak Allah SWT. Itu orang yang benar-benar kenal kepada Allah. Maka beruntung. Di dunia lagi, orang yang sentiasa hidupnya berkehidupan dengan Allah. Dia tak bersandar kepada lain-lain. Minta maaf, saya pernah cakap dulu, saya cakap kita bukan bersandar pada Nabi. Kita bersandar bukan pada wali Allah. Kita bersandar bukan keturunan-keturunan yang baik-baik. Kita bukan bersandar pada situ. Dan bukan tujuannya saya nak supaya kita hina, bukan hina. Tapi kita harus berpegang, iaitu sandaran kita yang ada hanya Allah. Jadi Nabi-Nabi segala-gala itu disuruh oleh Allah mengikuti. Jadi tak lain, yang kita ikuti aturannya adalah Allah belaka lah. Jadi jangan sandar itu dulu. Jangan sandar kepada yang saya sebutkan tadi. Melainkan Allah dahulu. Kalau kita sandarkan tu dulu, hadis dulu. Minta maaf saya cakap, dengar habis-habis nanti orang kaya edit dia kata saya ni anti hadis pula. Anti hadis. Bukan saya cakap jangan sandar hadis dulu. Jangan bersandar kepada Nabi dulu. Jangan bersandar pada wali dulu. Macam saya cakap lah tu hari, sakit gigi. Kita dah biasa klinik izham. Sakit di gigi, klinik izham kita pergi. Itu kita bersandar kepada. Itu maksud saya. Tapi kita sakit, ya Allah, engkau jadikan sakit, ya Allah. Layan dulu sakit tu. Sakit ni tak sakit sangat. Lupa engkau lagi sakit, ya Allah. Layanlah dulu. Layan sakit tu. Ingatkan Allah, layan kan. Baru kita nanti, ya Allah, macam mana nak ubat dia, ya Allah, aku dah layan dah ni. Allah tunjuk klinik izham. Baru pergi klinik izham. Faham tak maksud saya tu tadi? Kita apa orang soal kita dah nampak hadis ni, nombor ni, sekian-sekian, muka surat berapa, hadis Muslim lah apa. Kita dengar ustaz ni cakap, kita dah sandar kat situ dah. Bahaya tak? Bahaya. Kita dah mempelajari man arafa nafsahu faqat. Kita dah kenal diri, dah kenal Allah. Kita kena fatwa kita kepada siapa? Allah. Jangan tersilap. Bukan saya cakap tak boleh ikut Nabi. Bukan saya cakap tak boleh pergi klinik izham. Tapi tanya dulu kepada yang hakim, iaitu Al-Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tadi. Nanti kita terus, ya Allah, orang ni soal sekian macam mana hukum dia gini-gini. Kita tak nampak kitab tu, tak nampak kitab ni, tak nampak siapa-siapa pun. Kalau kita nampak Nabi, syirik tak kita? Syirik tak? Jangan takutlah. Syirik lah. Kau pun dah belajar Allah dulu. Betul? Dengar baik-baik. Maka kita terus langsung bertanya kepada Allah. Bila dia soal, dia tanya, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah, bagi aku faham. Terus Allah Ta'ala kata nampak perkataan Nabi. Kita ikutlah. Terus Allah Ta'ala perkataan apa ni, Quran. Terus kita sebutlah. Tapi jangan terus gitu. Ini saya cakap, ini ada akidah kita. Nabi Muhammad SAW pun suruh kita berserah diri, la ilaha illallah. Bila dah la ilaha illallah, baru Allah tu menyuruh ikut kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa ingin dicintai aku, ikut Muhammad SAW. Jadi utamanya yang kata tu siapa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang suruh ikut tu? Jadi kenalah yang dia cakap ni dulu, baru ikut. Kita terus ikut dulu. Faham tak maksud dia?
Kita tersilap sikit, kita tak ada rasa kemanisan. Sebab Allah ni dia cemburu. Kita bersandar je dengan makhluk aja. Boleh. Tak boleh. Kita betul-betul nak bersandar betul-betul kepada dia je. Halus ni, perkataan ni halus. Tapi kalau kita buat, kita akan dapat kemanisan. Dan Rasulullah tidak akan marah kita. Rasulullah akan cium kita. Rasulullah akan berkata bahawa engkau menyintai Allah, supaya menyintaiku juga. Jadi dua kembaran. Kita menyintai Allah, pasti Rasulullah pun menyintai kita. Tak ada cerita kita terus pada Allah Ta'ala, Rasulullah kita tinggalkan. Bukan. Tetap Rasulullah, orang-orang bersama dengan Rasulullah menyintai kita juga. Dua kembaran yang tak akan akan terpisah. Dan kalau kita pun ikut apa yang disuruh Allah, tetap juga kita mentaati Allah. Bukan makna kita menyembah kepada Nabi. Tidak. Tapi suruhan daripada. Jadi pegang pada Allah dulu tak? Tetap pegang pada Allah juga. Ini kehalusan. Ini harus kita hidupkan dalam hati kita. Apa pun hebat macam mana pun kita dah tahu pengetahuan kita, tetap juga kita terus Allah dulu. Nabi SAW tu ada mukjizat. Wahyu tu dah sampai sekian lepas. Bila datang sesuatu hal yang sama bersangkutan dengan masalah yang lepas, Nabi tak bersandar pada yang wahyu yang terlepas. Dia tetap wahyu yang terkini. Walaupun keadaan jadi situasi itu asbabun nuzulnya sama keadaan, tetap Rasulullah tunggu yang terkini daripada Allah SWT. Itu manis yang diperhubungan dengan Allah. Kita bukan bersandar kepada masa-masa terdahulu. Kita bersandar betul-betul sentiasa dengan Allah pegangan. Itu hebatnya tadi kalau orang betul-betul ahli Allah, dia tak mau yang lain lah. Sebab apa? Bila dia duduk di situ, ilmu akan datang. Ilmu makrifat, ilmu yang tinggi-tinggi akan datang kepada dia. Sebab ilmu-ilmu yang tinggi sendiri tidak sampai kepada Allah. Bila kita dah sampai kepada Allah lebur, nanti ilmu-ilmu akan datang untuk bawa kita lebur pun. Tolong bawakan aku. Dulunya ilmu tu jadi kenderaan pada kita. Tapi apabila kita dah sampai, nak pakai kenderaan lagi ke? Nak pakai? Tak pakai lah. Kenderaan tu sampai pada Allah, ilmu. Ataupun bila dah sampai pada ilmu, kena tanggal ilmu tu kenderaan tu. Naiklah kita di atas Nurullah, Nur Muhammad. Nur Muhammad dan Nur Allah yang bawa kita sampai lebur. Jadi ilmu tu ada batasan tak? Kan? Dia sampai untuk naiki kenderaan nur. Penghabisan ilmu hebat macam mana, dia akan berhentikan kenderaan tu, maka dia akan naik kenderaan Nur Allah, Nur Muhammad. Untuk sampai mengesahkan Allah. Bila dah sampai, dia tak memerlukan kenderaan lagi. Dia dah lebur. Dia dah jadi wa maramaita itu ramaita. Maka setiap perkataan dia, setiap pendengaran dia, setiap penglihatan dia, setiap apa yang pun dia ucap tu adalah ucapan daripada Allah Subhanahu Taala. Yakin? Hakul yakin. Sebab apa? Kalau orang kata-kata tinggi ni, bukan tinggi. Kita tak ada. Nak tinggi apa? Tak? Ilmu kita adalah kita tidak ada mengaku. Itu semua hak Allah. Faham betul-betul. Bila orang soal, tinggi. Bukan tinggi. Aku tak ada. Itu semua dia. Kalau dia nak kata jadi, jadi. Kalau tak jadi dia juga. Kan ada cerita kan Rasulullah SAW balik Isra' Mi'raj. Siapa yang kasih kaki Dajjal tu? Abu Jahal, betul? Kemana kau Muhammad malam tadi? Dia tanya Abu Jahal. Aku daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa. Dia ketawa kan. Nanti Muhammad aku kumpulkan orang. Nanti kau cerita depan orang ramai kan. Kau punya perjalanan yang dongeng ni kata. Biar orang ketawakan Muhammad tu. Ya. Dia kumpulkan orang. Konon-konon dia buat sarapan lah. Kau datang pagi-pagi ramai-ramai nak soal Muhammad. Kau soal dia macam mana dia daripada Masjidil Haram pergi Masjid satu malam. Orang pergi berbelah-belah hari naik unta. Ya boleh pergi satu malam. Nanti mana. Jadi orang ramai datang. Ada jamuan kan Abu Jahal. Dia buat jamuan untuk kenakan Nabi SAW. Dia buat amparan baik pada Nabi SAW supaya Nabi duduk atas. Orang ramai boleh tengok Nabi Muhammad SAW cakap. Tengok. Lepas tu dia suruh soal. Nanti kau soal dengan Muhammad. Gini. Kau soal. Semua dia rancang. Untuk kenakan Nabi Muhammad SAW. Dongeng dia kata. Dusta. Dia panggil Nabi Muhammad SAW naik atas stage. Dia soal. Muhammad, kau kata malam tadi Abu Jahal kata kau daripada Masjidil Haram pergi Masjid Aqsa satu malam. Betul ke? Ya. Nabi mana ada bohong kan? Ya. Dan sekarang kau angkat kaki kau sebelah kanan. Nabi angkatlah.
Dia pun okey, turun balik. Kaki kiri, angkat kaki kiri. Angkat dua-dua, Nabi kan lurus, angkat dua-dua tergolek jatuh. Macam mana kau nak terbang macam ni dua kaki? Dia kenakan Nabi SAW. Nabi tak ada pun rasa macam apa? Macam pelik ke, rasa kenapa ya Allah kau tak tunjukkan depan dua orang ni. Ke malam tadi kau dah bawa aku berjalan. Kenapa depan dia orang ramai ni kau tak tunjukkan aku boleh terbang, terapung? Tak ada, Nabi tak cakap macam tu. Sebab Nabi yakin apa pun perbuatan baik atau buruk, apa itu semua rancangan Allah semua cantik. Kita jangan pula kita dah beramal-ramal ni kita mesti nak macam ni, kita paksa Allah, tak. Itu tak betul amalan tu. Yang betul amalan apa pun qada dan qadar Allah setelah kita beramal ditentukan oleh Allah hidup kita. Kadang-kadang ke depan kita nikmat, kadang-kadang pahit, kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Itu semua siapa yang atur? Jadi kita jangan risau antara kedua tu. Kita nak nikmat, dia tak boleh. Nikmat dia jauh kan lama-lama. Kalau dia tak ada bagi usik sikit, kita tak faham. Jadi Allah tu atur cantik susunan hidup. Dia bagi susah kejap kan, dia bagi senang. Senang dah jauh sangat kan, dia bagi susah sikit. Supaya kita sedar. Kan cantik susunan tu. Jangan kita nak senang je. Jangan kita nak malam je, siang tak mau. Jadi semua tu ada, siang, malam, apa, semua ada. Allah Ta'ala punya ganti tadi. Tinggi, rendah, sakit, sehat. Semua ada lawan. Jangan kita risau antara kedua tu. Yang kita risau, kita tak duduk dengan Allah. Kita kena duduk dengan Allah. Bahawa kita tahu bahawa dia yang menentukan sehat ataupun sah. Yang penting sehat atau sakit, yang penting kita dengan siapa? Kita dengan Allah. Itu mustahak sekali. Ini nama orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia tak memaksa Allah. Dia tahu siapa diri kita, kita nak arah Allah Ta'ala. Siapa diri kita ni? La haula wala quwwata. Kita ni tak ada apa benda. Kita ikut apa skrip-skrip apa yang Allah Ta'ala telah atur. Kalau orang tak mengaji bab ni payah. Dia kata nanti kalau macam ni saja cakap kita mencuri lah, dia kata. Lah, aku tak suruh mencuri pun. Tapi kalau dah terjadi kau mencuri, kalau diizinkan Allah juga. Kalau tak diizinkan Allah, kau tak boleh bergerak nak mencuri pun. Memang hati kau nak buat, tapi kau sampai di situ ada polis jagalah, tak jadi juga kau mencuri. Jangan kau rasa kau buat sesuatu tu engkau. Kerana sesuatu itu yang menentukan Allah SWT. Kita perhatikan dalam kehidupan kita. Daripada bangun tidur tadi sampai sekarang ni, kita tengok. Ada kita merenungkan apa? Adakah kita telah lalai? Dia kata mengatakan segala hidup kita tadi daripada bangun tidur sampai sekarang ni semua diatur oleh Allah. Adakah pasti kita meyakini di situ? Maka belajarlah meyakini. Setiap daripada kita bangun tidur sampai sekarang ini kita merasakan dia je menyusun. Tapi kita tak belajar mengaji kenal diri kenal Allah. Kita tak mengakui. Kita buat dek je lah. Buat dek je. Daripada kehidupan kita, daripada bangun tidur sampai sekarang kita anggap macam itu dah lumrah, kita kata. Lumrah, sedap je kita kata. Dah cara kebetulan pula. Kebetulan. Bukan kebetulan. Semua Allah atur. Cuba kita kaji balik, fikir balik. Kita bangun tidur je, apa yang kita fikirkan pertama? Siapa yang bagikan rasa fikiran tu? Ingat ke mana kita? Cuba renungkan balik, telisik betul-betul. Adakah kita betul-betul faham? Faham tu di dalam diri kita, faham tu. Bukan faham tu dengan perkataan kita cerita kat orang. Faham kat dalam tu. Amalkan dalam diri kita, faham tu. Setiap detik apa yang terlintas, anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu. Apa saja yang turun kepada dalam diri kita, apa pun patah perkataan yang tanpa huruf tu tadi, itu semua daripada anzala ala abdi, kepada hamba-hambanya diturunkan. Ada kita nampak yang lain lagi. Itu yang kita nak amaliakan. Itu yang kita nak gigit dia kuat-kuat. Supaya jangan sampai kita ada merasakan lagi keakuan diri, wujud diri lagi. Ini susah kita nak dengar cerita-cerita punya, jarang kita nak dengar. Pasal kita dah banyak dengar ilmu-ilmu pengakuan diri. Aku tahu ni, bukan saya cakap tu tak betul. Tapi bila tahu tu jangan mengaku tahu tu Allah yang bagi tahu. La ilma lana, kita tak ada ilmu. Illa ma'alam tanah, melainkan apa yang dibagi kita ilmu. Baik ilmu memasak ke,
ilmu apa pun, mekanik, semua ilmu Allah. Tanpa kalau dia memberikan kita faham, kita takkan mampu. Jadi itulah yang kita nak, berkehidupanlah betul-betul dengan Allah. Bukan dengan makhluk. Berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita dapat kemanisan iman. Baru kita betul-betul bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan. Saya cakap, kalau kita tak sungguh-sungguh, tak mempraktiskan, tak bawa ni dalam kehidupan kita, kita sekadar dengar aja, kita tak akan dapat kemuncak kesempurnaan kita kenal Allah SWT. Contoh tadi, saya cakap tadi, perbezaan antara man dengan ma. Ma tu maknanya apa? Menunjukkan kata-kata, menunjukkan segala yang Allah jadikan. Sesuatu itu ma, panggilannya ma. Allah memanggil dengan gelaran ma. Dan man, segala yang Allah Ta'ala hidupkan, itu siapa-siapa saja adalah daripada Allah SWT yang menghidupkan. Maka ada lagi-lagi kita nampak semua kita akan nampak Allah belaka. Tak ada satu pun, walaupun kuman yang halus yang kita tak boleh nampak dengan mata, melainkan Allah yang mencipta. Apatah lagi iblis, itu semua Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan hidup, Allah yang memberikan kuasa dan kehendak. Skrip-skrip yang dilakukan oleh iblis itu semua skrip Allah. Baru kita faham, ya Allah. Kita nampak tak kekuasaan Allah dah? Ada kita nampak kekuasaan lain lagi? Barulah Allahu Akbar. Baru kita sebut Allahu Akbar tu betul-betul besarnya Allah, hingga yang lain semua tak ada kuasa. Kalau ada kedirian kita, payahlah Allahu Akbar. Kita lagi nak senduk bil elektrik tak payah. Ni ada orang nak jual emas pula ni. Ada je macam-macam. Kunci hilang boleh jumpa bawah-bawah tu. Ada tak solat tadi tak jumpa pun. Solat macam-macam. Khusyuk lah tu solat aku. Lah dia kata khusyuk lah solat ni. Nampak sangat jahil dia. Jadi kita kena perhati dalam hidup kita. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Kita bermain dengan bayang-bayang angan-angan kita. Kita rasa kita hidup. Itu bermain dengan bayang-bayang angan-angan. Kita mana ada hidup. Tapi susahlah orang tak percaya. Sajen kata dia tak hidup. Pergi pegang karen dia kata. Dia suruh saya pegang karen. Kau kata kau tak hidup, pegang karen lah, tak ada apa. Dia. Orang yang jahil ni kita tercabar. Nabi Muhammad SAW pun dia cabar ni. Angkat kaki sebelah. Angkat lagi sebelah. Dulu jatuh. Apa tu? Mana boleh terbang pergi Masjidil Haram pergi basuh. Nampak sangat lah. Ketawa kan Muhammad. Tapi di sebalik tu Allah muliakan dia. Dia ceritakan pintu Masjidil Aqsa tu ada berapa banyak. Nabi tak tahu. Tapi pergi sana mana ada kira. Ada ke ni kira pintu tingkap apa tu? Masjidil Aqsa tu. Memang sampai. Tapi malaikat bagi pengetahuan. Allah suruh, entah. Pintu dia ada berapa ratus, berapa. Tepat semua. Dan Nabi tak kira pun. Nabi pun tak boleh nak jawab. Nabi, nampak? Allah muliakan kat situ pula. Lepas tu ada apa ni, lembu apa? Lembu ke apa? Kambing apa? Tersesat seekor kan? Tu. Nabi bagi tahu semua tepat. Dia kata rombongan ni kata ada sesat. Unta kan? Unta. Nampak? Di samping sesuatu itu Allah Ta'ala tak tunjukkan. Dan sesuatu lain Allah tunjukkan. Jadi itu semua kekuasaan siapa? Allah. Jadi kita jangan bergantung, maknanya mesti nak kita buat tu mesti nak jadi yang. Kalau tak jadi pun dia jugalah. Kan? Jadi hidup kita tenang-tenang dengan Allah aja. Yang mustahak jadi ke tak jadi tu hak kita, selalu duduk dengan Allah Ta'ala. Kita nak sesuatu tak dapat, tak apa. Sayyidina Ali berdoa, minta sungguh-sungguh tak dapat. Lepas tu, tak dapat lah. Allah kata tak dapat kan. Sayyidina Ali kata apa? Tak dapat ni yang aku redha. Dia kata. Dia berpegang pada yang tak dapat tu. Dia dah usaha macam-macam, tak dapat tu aku kena pegang dia. Tak dapat tu lebih mahal lagi. Dengan tak dapat tu kehendak Allah yang aku pegang. Kita tidak, tak dapat kita mengamuk. Memberontak kan. Ada yang tak kena nanti. Lambatlah tu lah macam-macam. Tapi kalau kita pegang betul-betul dengan Allah, inilah skill kehidupan kita. Kita selalu dengan Allah. Memperhatikan ahsanu amalah. Ahsanu amalah ni 24 jam. Apa tu ahsanu amalah? Menjaga kesucian. Supaya jangan ada rasa keakuan diri. Rasa keakuan diri, hilang kesucian. Beramal tu, amal ni puasa, solat.
itu menjaga tu agak mudah. Tapi menjaga kesucian susah. Menjaga kesucian ini seperti malaikat-malaikat yang di sisi Allah Muqarrabin. Para nabi sentiasa menjaga keikhlasan, kesucian itu tadi. Apa dia jaga? Tak mau ada rasa keakuan diri, tak mau ada wujud diri sekejap pun dia tak mau. Bertahun-tahun dia jaga tak ada keakuan diri. Manis hidup dia, bahagia hidup dia. Padahal lebih susah diuji oleh nabi-nabi, teruk diuji. Tapi dia boleh pegang. Nabi Ayub teruk seluruh anggota dia, tapi dia terus berpegang. Jangan kau tak ada sudah. Sakit ni tak sakit sangat jauh. Padahal seluruh anggota dia. Hingga ulat pun dah tak ada nak makan apa dah. Bayangkan macam mana kondisi seorang yang diuji teruknya tu. Kita baru sakit gigi sikit dah. Tak ketiak kena bisul dah, kecoh lah terkampung lah. Malah dah nak ceramah lah ni, hari malam tak ada lah. Nak mengamuk lah. Gitu. Jadi kita kena tukarkan. Kehidupan kita adalah kehidupan dengan Allah, bahagiakan. Kalau sakit ni sikit sakit, ni tak bahaya lagi. Lupa kau lebih bahaya ya Allah. Ajarkan diri kita. Selalu saya cakap, ajarkan diri kita. Kalau kita tak selalu diingatkan perkara begini, kita mudah lalai. Jadi kalau selalu diingatkan kita makin kuat. Ibarat macam orang berzikir. Kalau seorang-seorang berzikir, mek semua ni, kalau zikir seorang-seorang boleh tahan 1 jam? Boleh? Tak tahan yang 1 jam Tapi kalau cuba ramai-ramai boleh tak? Macam kita berjoging lah. Jogging seorang-seorang. Baru 2 kilometer dah penat lah, berhenti. Tapi kalau dah ramai-ramai, sambil berzikir, kita berjoging ramai-ramai. Tak rasa penat dah, 5 kilometer pun tak rasa. Kan? Gitulah, kita ni kena berjemaah. Di situ yang Allah Ta'ala suruh. Urut jim, jama'atun. Berjemaahlah kamu. Maknanya, Rasulullah telah mengajar kepada kita berjamaah. Walaupun kita dah hebat macam mana pun, kita kena berjamaah. Jangan tinggalkan orang yang lemah. Kita kena bersama-sama. Jamak semua sekali. Tak kira orang tu dia tak kuat ibadah ke apa, ahli maksiat. Kita kena ajakkan berjemaah. Kerana seluruh sekian alam ini, kalau kita tahu kasih sayang Allah, kita kenal kasih sayang Allah, maka seluruh alam ini yang Allah jadikan adalah saudara kita. Jangan kita sakiti. Rasulullah ajar kita, bukan kata manusia, jin, semua Rasulullah ajar berakhlak. Hingga kan kalau nak kencing pun Rasulullah tak bagi kencing kat lubang. Sebab takut ada binatang makhluk Allah yang kita tak nampak. Nampak begitu halus sekali sifat kasih sayang tadi. Kita tak boleh menghina makhluk-makhluk yang Allah jadikan. Walaupun dia tu dah teruk sangat. Membunuh satu orang 1000 kali, 1000 orang satu hari, kita tetap juga tak boleh hina. Kerana ada sesuatu yang Allah jadikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Sesuatu yang Allah jadikan, semua itu Allah yang jadikan, maka tidak ada sia-sia, tak ada yang batil. Mengapa kita nak hina pula? Mengapa Allah jadikan khinzir ni? Tak? Kita tak faham. Rupanya taik-taik kita tu, tapi kotoran-kotoran kita dia yang bersihkan. Kan? Gitu. Jadi ada gunanya tadi. Jadi jangan hina. Sekadar kita kalau tak boleh makan, sudah jangan makanlah. Kak, tu. Jangan pula saya kata tak hina pula, bela pula babi kat rumah. Kasih sayang saya aja cakap. Itu bukan kasih sayang. Kita tak faham maksud. Jadi kita kena letakkan pada rak-rak ataupun tobakoh, tingkatan-tingkatan yang kita dah lalui. Supaya diri kita sentiasa istiqamah menjaga aturan. Diri kita ni sentiasa merasakan dia je yang ada, tanpa ada. Kita minta pada Allah, guna ya Allah, minta kekuasaanmu ya Allah, rangkullah diriku supaya aku lebur dalam keleburan dalam kekuasaanmu. Hanya Allah yang, kekuasaan Allah yang boleh meleburkan kita untuk kita istiqamah, tetap merasakan yang wujud hanya Allah yang dapat. Kita tak mampu, kita selalu mohon pada Allah. Tetapkan hati kita. Kerana kita tahu kalau ada keakuan diri kita akan rosak. Ya? Saya cukup sampai situ dulu. Kita bagi terbuka pada siapa-siapa nak bagi bertukar pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya, inayahnya, kasih sayangnya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka hadirnya kita di sini adalah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak bermaksud apa-apa dalam hari pada malam ini, tetapi yang maksud yang utamanya adalah menghala tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada lain iaitu menghilangkan keakuan diri kita, yang ada hanya Allah. Itulah yang sebenar-benar yang diperkatakan tadi di dapur tadi dengan kakak-kakak kita dan abang-abang kita di dapur tadi, bahawasanya siapa yang hadir pada malam ini dan malam-malam berikutnya bertujuan untuk menghidupkan majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka bukan saja diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti saya katakan tadi, maka sesiapa anak-anak kita yang ada di sini kan, dan mungkin ada yang tidur, anak-anak kita yang tidur, bapak kita tak ada yang tidur kakak kita pun mungkin dia tak berapa dengar kan, tidak berapa dengar daripada jauh tu, tapi Allah Taala memberi barakah. Barakah tu apa dia? Kefahaman. Ada yang dikatakan mungkin saya tak tahulah, saya sendiri pun sama juga macam tu kan. Pada mulanya saya rakam benda ni daripada tahun lepas pun saya tak berapa faham. Tapi saya tak tahu hati saya ni, kan, hati saya ni kalau tak rakam hari tu, setiap hari dan setiap hari maksud saya yang tahun lepas lah. Jadi dia rasa macam saya risau, tapi Allah Taala maka benda tu disebabkan kita nakkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bagi kita satu kefahaman yang mana kita dapat olahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak faham apa pun, la ilma lana, tak ada apa pun. Jadi beruntungnya kita datang ke sini, siapa yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka dialah orang yang terpilih untuk mendapatkan yang dikatakan kefahaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berkendakkan kefahaman daripada sesiapa, tapi yang penting daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hari itu, apabila pada hari berikutnya, bulan berikutnya difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau tak belajar dengan aku, Rasulullah cakap, tapi engkau belajar dengan dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa pun perkara. Jadi bawalah benda yang kita dengar hari ini, jangan cukup hanya dengar pada halua telinga, tapi dengar dan bawalah dalam kehidupan harian kita, supaya menjadikan diri kita ni sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, dapat boleh kita mari berhimpun dalam majlis belajar, kita mendengar untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya nak tambah sikit tentang kepada barakah. Kalau kita faham betul-betul di sisi barakah tadi, itulah dinamakan hakikat barakah betul-betul. Saya nak contoh bagi mudah-mudah kita faham. Di dalam ta'rif barakah itu dia panggil kata ziyadatul khair, bertambah baik. Apa itu bertambah baik? Makna kalau kita kerja, katalah kita kerja, kita usaha, kita berniaga, katalah dapat 50 sen, RM5, tapi hal keadaan kita dapat RM5 itu, kita selalu mengesahkan Allah, itulah dinamakan ziyadatul khair, bertambah baik. Kalau kita dapat beribu-ribu pun, tapi kita ada keakuan diri kita, mana itu bukan, itulah hilang kepada ziyadatul khair.
mana hilang keberkatan. Itulah hakikat keberkatan. Walau kita dapat 10 sen pun, tapi selalu kita mengesahkan Allah, menghilangkan diri kita. Itu dinamakan ziyadatul khair, mana bertambah baik. Mana kita ambil iktibar daripada sikit perkataan tadi, kita boleh muhasabah diri kita. Walau kita kecewa di atas pekerjaan kita, kecewa di atas usaha kita, tapi walau bagaimanapun itu kehendak Allah, selalu kita hilangkan perasaan diri, kita selalu mengisahkan Allah. InsyaAllah satu hari kita dapat kejayaan yang paling besar sekali, insyaAllah. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Semua hari ini Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucap oleh teman-teman kita tadi semua daripada lintasan Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus dan kalimat-kalimat Rabbih. Untuk tak lain kita sama-sama mengajak, iaitu mengesahkan Allah, membuang keakuan diri, insya-Allah. Jadi saya rasa saya pun tak ada menambah banyak lagi kerana kesihatan saya tidak mengizinkan. Cuma saya nak bagi tahu bahawasanya amallah sungguh-sungguh, apa-apa pun kita selalu bergantung benar-benar kepada Allah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sampai situ. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi.